I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Pulau Pinang pada awalnya dikenali sebagai Pulau Kasatu. Seorang pelayar yang bernama Ragam menamakannya sedemikian kerana inilah satu-satunya pulau besar yang terasing yang ditemui beliau sewaktu berulang-alik berdagang dari Lingga ke Kedah. Nama Pulau Kasatu terus digunakan sehinggalah namanya diubah kepada Pulau Pinang disebabkan banyaknya pokok pinang yang tumbuh di pulau itu. Pulau Pinang pada masa dahulu berada di bawah Kesultanan Melayu Kedah. Tetapi sekarang kita telah ketahui bahawa Pulau Pinang telah dipisahkan daripada Kedah disebabkan oleh penjajahan British yang telah memisahkan kedua negeri ini. Semuanya bermula apabila Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Sultan Abdullah sebagai pengganti kepada baginda. Sultan Abdullah memang seorang sultan yang muda, tetapi pertabalan baginda tidak dipersetujui oleh orang Bugis. Orang Bugis mengambil keputusan untuk melancarkan penentangan kepada Sultan Abdullah. Oleh hal yang demikian, Sultan Abdullah telah meminta bantuan daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk mempertahankan kedaulatan dan kedudukannya. Namun begitu, Kedah juga menghadapi ancaman daripada kerajaan Siam yang menuntut Kedah untuk menyerahkan ufti emas. Sebagai bukti kesetiaan Kedah kepada kerajaan Siam, Sultan Abdullah telah meminta bantuan daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris yang diketuai oleh Kapten Francis Light untuk mempertahankan kedudukan dan kedaulatannya. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa terma perjanjian yang telah dilakukan antara Sultan Muhammad dan Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk memberikan bantuan ketenteraan kepada Kedah untuk menghadapi ancaman Siam. Antara perjanjian Inggeris Kedah ialah: pertama, Syarikat Hindia Timur Inggeris dibenarkan menduduki Pulau Pinang. Kedua, Syarikat Hindia Timur Inggeris mesti melindungi Kedah. Ketiga, Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak akan melindungi musuh Kedah. Dan keempat, Syarikat Hindia Timur Inggeris akan wajib membayar $6,000 kepada Sultan bagi melangsaikan hutang Siam. Pada 11 Ogos 1786, bermulalah pertabakan British di Pulau Pinang, lalu menjadikan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Makanan yang menarik di Pulau Pinang. Yang pertama, nasi kandar. Nasi kandar ialah makanan yang paling popular di Pulau Pinang. Nasi kandar yang paling popular di Pulau Pinang ialah di Semaju Nasi Kandar. Kebanyakan pelancong yang berkunjung ke Pulau Pinang akan pergi ke Ding Semaju untuk merasai nasi kandar. Hidangan nasi kandarnya dibanjiri kari, sambal dan daging. Perkhidmatan di restoran ini juga sangat laju. Anda tidak perlu menunggu lama untuk makanan sampai.
Tempat pelancongan yang pertama di Pulau Pinang adalah Bukit Bendera. Bukit Bendera adalah tempat yang wajib anda kunjungi di Pulau Pinang. Nikmati pemandangan seluruh pulau di puncak paling tinggi di sini. Anda boleh menaiki funikulir Bukit Bendera untuk sampai ke sini. Anda akan melalui terowong landasan sepanjang 258 kaki yang mana dikatakan adalah yang paling curam di dunia. Seterusnya, tempat wajib yang anda perlu kunjungi apabila berada di Pulau Pinang ialah Escape Theme Park. Di sini merupakan terletaknya gelongso yang terpanjang di dunia iaitu sepanjang 1111 meter. Taman tema ini mempunyai lebih daripada 30 aktiviti mengunjangkan di Taman Adventure Play dan Taman Water Play. Antara aktiviti yang disediakan termasuklah luncur keluang, gelongsor air, panjat batu, halangan tali dan banyak lagi. Selain itu, The Top Komtar adalah tempat yang perlu anda kunjungi. Nikmati lebih banyak pengembaraan di Pulau Pinang dengan pemandangan terbaik Georgetown. Salah satu tempat untuk menikmati pemandangan malam pekan ini ialah dari atas, di salah satu lagi bangunan ikonik Penang, The Top Komtar. Berada di tingkat 68, Rainbow Skywalk adalah jambatan kaca separuh bulat yang menawarkan pemandangan indah Georgetown dengan kaca lukisan di bahagian bawah dan di tepi jambatan. Tidak dilupa juga satu tempat yang menarik di Pulau Pinang iaitu Wonderfood Museum. Wonderfood Museum adalah museum yang mempamerkan pelbagai jenis makanan yang terkenal di Malaysia dalam saiz yang besar. Pengunjung boleh menikmati setiap pameran sambil bergambar dengan pameran makanan yang ada di situ. Seterusnya ialah Pantai Batu Feringgi. Pantai Batu Feringgi adalah tempat yang paling ramai dikunjungi apabila pelancong ingin melakukan aktiviti air seperti jet ski, parasailing, banana boat dan banyak lagi. Di sini juga merupakan tempat tumpuan pelancong untuk melihat keindahan pemandangan apabila matahari terbenam sambil merasai kenikmatan angin di pantai. Tempat terakhir yang wajib anda kunjungi apabila berada di Pulau Pinang ialah Penang Street Art. Penang Street Art merupakan satu rangkaian lukisan mural yang boleh anda terokai dengan mudah di bandar Georgetown. Pelancong boleh mengambil masa untuk bergambar dengan setiap lukisan yang terletak pada dinding-dinding di situ. Di sini juga terdapat jualan yang disediakan di setiap lorong laluan yang dilalui. Seni persembahan Bharatanatyam merupakan salah satu daripada 7 tarian gaya klasik India. Tarian ini berasal daripada wilayah Tamil Nadu di selatan India. Secara tradisional, tarian ini dipersembahkan secara solo oleh penari wanita. Bharatanatyam adalah merupakan seni bercerita daripada sifat asalnya yang merupakan ekspresi menghambakan diri kepada Tuhan-Tuhan Hindu. Tarian ini juga banyak berunsurkan keagamaan Hindu serta cerita daripada tulisan purba Sanskrit Natya Shastra.
Permainan tradisional. Tarik pelepah pinang atau dikenali dengan nama lain adalah tarik upih merupakan permainan tradisional sejak zaman dahulu lagi. Alat utama yang digunakan sebagai asas adalah pelepah pinang. Permainan ini boleh dimainkan secara berkumpulan iaitu 2 hingga 4 orang atau lebih, bergantung kepada persetujuan bersama. Pemain haruslah duduk di pangkal pelepah pinang sebagai penunggang, kemudian pemain lain menariknya seolah-olah mereka sedang menaiki sampan. Pasukan yang terpantas akan dikira sebagai pemenang, manakala penunggang yang terjatuh pula tidak boleh meneruskan permainan. Majlis Perkahwinan Cina Peranakan. Mereka banyak mengetengahkan tradisi kaum Cina yang berwarna-warni yang menyerupai adat istiadat masyarakat Melayu. Adat termasuk penggunaan tepak sirih yang melambangkan kesucian bakal pengantin wanita serta mas kahwin yang perlu disediakan kepada ibu bapa bakal pengantin wanita sebagai tanda penghargaan atas kesuciannya dijaga rapi. Sesi pertukaran cincin, hantaran, penggunaan bunga rampai dan setanggi turut diadakan dalam majlis ini. Upacara perkahwinan bagi golongan berada Cina peranakan ini berturut-turut, manakala bagi golongan biasa pula, mereka hanya meraihkannya pada hari pertama dan hari ke-12 sahaja.